Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan episod kedua Hit by HillX, Bahaya Pornografi dan Cara Menanganinya. Anda masih bersama saya Adam Ali Firdaus dan saya Nazatul Nazwa, dan bersama-sama kita tetamu undangan kita Ahli Fairuz Al-Jengkawi masih lagi berbincang berkenaan isu pornografi, di mana episod yang lepas kita telah pun berbincang mengenai ancaman dan bahaya pornografi ni dalam masyarakat kita. Dan di episod kali ini, insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan langkah-langkah pencegahan dan solusi kepada masalah pornografi ini. Ya, betul Tok Adam. Jadi sudah terang lagi bersuluh, dinyalakan lilin pula, ketagihan pornografi ini mampu mengubah gaya hidup dan cara pemikiran seseorang. Seperti mana kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi Ahli Fairuz, apakah langkah-langkah yang proaktif untuk mengelakkan seseorang itu dari terjebak ke dalam dunia pornografi ini? Silakan Ahli Fairuz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari moderator. Bila kita nak mencari apa punca yang menyebabkan seseorang itu boleh terjebak, dia sebenarnya benda ni sangat kontradik dengan masalah negara kita lah, bukan masalah isu semasa lah, tapi saya nak beritahu adalah daripada satu sudut kita sangat tertutup dalam berbicara hal-hal seksualiti. Maksudnya jangan cerita benda ni lucah, benda ni tak sepatut kanak-kanak tahu. Tapi dalam masa yang sama, bab melucah, bab buat lawak malam Jumaat, nombor satu. Saya nak beritahunya macam ni, sebenarnya yang menyebabkan kanak-kanak ataupun remaja boleh terjebak kepada benda ini disebabkan rasa ingin tak, bukan rasa ingin tahu, tapi nak tahu apa benda video lucah ataupun pornografi itu. Saya nak beritahu kenapa jadi macam ni. Sebab kita kena faham, kalau ikut psikologi kanak-kanak sekalipun, memang akan ada waktu umurnya 4-5 tahun, 4-5-6 tahun, mereka ni akan mula tertanya perbezaan lelaki perempuan. Mereka ni nak tahu tentang kemaluan dia, yang lelaki kenapa boleh menegang. Yang perempuan pun kadang-kadang masa dia nak basuh air kencing tu, tiba-tiba dia rasa kalau air tu dibasuh pada bahagian kemaluan dia, dia akan rasa macam something yang macam rasa selesa, nak kata selesa pun tak, tapi dia rasa something. Maksudnya benda ni adalah satu benda yang fitrah pada manusia, terutama yang melibatkan kanak-kanak. Mereka nak tahu. Jadi perasaan ingin tahu ni kalau sekiranya tidak ditangani dengan betul oleh mak ayah, dengan tidak mendidik mereka kepada benda yang sepatutnya, maka anak ni akan mencari. Jangan lagi anggap anak masih kecil, anak tak perlu tahu, anak dah besar nanti perlu tahu. Apa yang anak perlu tahu ni? Itulah yang dipanggil sebagai ilmu pendidikan seksualiti. Bila sebut pendidikan seksualiti, jangan melata, jangan kata tak payah ajar anak akan tahu sendiri. Tak ada maknanya. Hari ni anak-anak yang tak diajar inilah yang banyak belajar pada video lucah. Saya dah banyak jumpa kes, nanti mungkin ada soalan yang berkaitan dengan isu ni kan. Dan saya nak sebutkan lagi, bila anak ni dah mula bertanya, sebenarnya ada banyak ruang ibu bapa untuk didik mereka. Anak tanya, mama kenapa mama tak solat? Keluar darah haid. Kenapa boleh keluar darah haid? Darah haid tu keluar sebab ovum ibu ataupun bahagian dini rahim ibu ni dia mati dan keluarlah darah haid daripada vagina. Itu adalah pendidikan seksualiti. Jadi kalau anak tu dah umur 9-10 tahun, yang kita kata, anak aku tak patut tahu, kecil lagi. Budak perempuan 9 tahun pun dah ada yang akhir balik tau. Kat Malaysia ni umur 9 tahun kes yang paling awal pernah melahirkan anak. Kenapa kita anggap budak tu masih lagi kecil? Budak daripada darjah 3, subjek kafar dia, mereka dah belajar tentang hadas besar. Apa itu hadas besar? Dan kemudian kenapa perlu mandi wajib? Keluar air mani, keluar darah haid. Benda tu adalah pendidikan seksualiti. Jadi anak berhak untuk tahu daripada awal. Kenapa pula perempuan bila mengandung tak keluar darah haid? Kan anak-anak dia akan tanya, macam mana ibu boleh mengandung? Kan? Kenapa baby tu membesar dalam tu? Baby tu bernafas daripada mana? Ini semua adalah asas-asas persoalan seorang kanak-kanak kepada seorang ibu ataupun ayah. Di sinilah akan adanya, kalau anak tu dah 9-10 tahun, tak ada masalah dah ajar. Kalau lelaki, Allah kurniakan pada mereka kemaluan bernama zakar, penis, perempuan vagina ataupun faraj. Kalau lelaki tu, Allah bagi pada mereka benih yang bernama sperma. Sperma ni pula perlu bertemu dengan ovum seorang perempuan dalam rahim. Sperma perlu bertemu dengan ovum untuk wujudnya seorang manusia dalam rahim ibu ini.
Jadi kat sinilah anak tu perlu tahu, kalau nak benda tu berlaku, perlu berlakunya hubungan seksual. Okey, hubungan seksual tu apa? Bila mana ada kemaluan lelaki dimasukkan kepada kemaluan perempuan, tapi dengan syarat perlu melalui perkahwinan. Sebab kita ni bukan haiwan. Lepas tu cerita pada dia, cuba tengok kucing. Macam mana kucing mengawan. Lepas tu kaitkan dia tengok tak Net Geo Wild kat channel 550. Tengok macam mana kuda membiak, macam mana haiwan membiak, pokok membiak. Itu cara mereka. Tetapi kita manusia, ada peraturan yang Allah dah tetapkan nak, apa dia? Perkahwinan. Barulah hubungan seksual tu akan dapat pahala. Kalau berlaku di luar perkahwinan dipanggil zina. Kalau berlaku secara tidak kerelaan akan dipanggil rogol. Kalau ada sentuhan raba-raba pada private part dipanggil sebagai cabul. Benda ni sebenarnya simple. Tetapi disebabkan tidak mendidik anak-anak memahami pentingnya hal seksualiti ni kepada anak tu, hingga mereka rasa anak dah besar akan tahu, ataupun mereka rasa anak aku terlalu kecil untuk tahu benda ni, atau mereka rasa nak ajar pendidikan seksualiti ni nanti budak akan cepat akil balik. Maka akhirnya budak-budak dia akan lambat laun akan terjebak. Macam ni saya nak beritahu kat Malaysia ni ada ramai kanak-kanak dan remaja. Setiap mak ayah perlu bersedia anak kita ni berkemungkinan besar akan terjebak dengan video lucah, lambat ataupun cepat. Jadi, untuk memastikan anak tak terjebak, educate anak daripada awal. Disebabkan pengabaian mendidik anak-anak berkaitan dengan isu-isu seksual ini, berkaitan dengan kemaluan dia, rasa malu, rasa lucah. Dalam masa yang sama saya sebutkan tadi, melucah pada benda yang lain dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp tak ada rasa apa. Tapi dengan anak-anak anggap benda tu tak sepatutnya diceritakan, maka akan bermulalah kerosakan kepada budak tu. Bila anak-anak dia akan belajar pada kawan-kawan, pada internet, pada video lucah. Dan paling saya takut daripada individu dalam internet yang dipanggil sebagai sex predator. Itu satu benda yang saya nak beritahu pada kawan-kawan yang menonton. Rasa ingin tahu, dengar pula word-word yang ada kaitan dengan kelucahan, mereka akan Google, akan search, then end up terjebak dengan video lucah. So, protect now, talk now, protect always. Bagi tahu sekarang, dan protection tu kena sentiasa. Wallahualam. Kiranya yang paling penting sekali adalah pendidikan di tahap awal tu, supaya mereka ni tak diajari oleh orang yang tak bertanggungjawab, ataupun mereka mendapat pendidikan ni daripada source-source yang tak sepatutnya lah kan. Jadi betul. Macam yang kita tahu, semua penyakit mesti ada penawarnya kan. Jadi untuk mereka yang sudah pun terlanjur, sudah pun dah alami ketagihan pornografi ni, ataupun sekiranya ada di antara ahli keluarga kami, kenalan kami yang mempunyai ketagihan terhadap pornografi ni, pada pendapat akhi, apa yang perlu kami lakukan sebagai orang yang ketagih dan sebagai kenalan kepada orang yang ketagih tu? Sebenarnya nak beritahu apa juga ketagihan dia boleh dirawat, diubati ataupun dicegah. Okey. Tadi kalau sesi yang pertama kita bincangkan berkaitan dengan dopamin yang dah masuk ke dalam bahagian prefrontal cortex sehingga menenggelamkan fungsi otak. That's why pada mereka yang ketagih dengan pornografi ni, mereka selalu bertanya saya soalan, macam mana saya nak berubah? Saya dah berhenti seminggu, lepas tu saya terjebak lagi. Macam mana saya nak buat? Sebab bahagian otak yang sepatutnya mengawal tindakan ataupun behavior yang baik ni tak kuat untuk lawan ajakan benda tu. That's why bagi sesiapa yang nak berhenti pornografi ni, dia kalau mereka yang penonton pornografi ni ada dua. Satu yang tak ketagih kadang-kadang. Yang satu lagi ni ketagih, ketagih dia tu sampai sehari ataupun setiap kali mesti akan teringat benda ni. Dan dia akan tonton. Yang ketagih yang kedua ni sangat takut dan sukar untuk diobati. Okey. Jadi sebenarnya kalau ketagihan tu dalam fasa yang masih awal, tak ada lagi terlibat dengan masturbation, tak ada lagi terlibat dengan onani semua tu, tak ada lagi terlibat dengan sex toys, maka cara rawatan yang paling terbaik adalah menghalang diri daripada terjebak dengan video lucah dalam tempoh masa yang kita tetapkan. Dia tak boleh berhenti secara tiba-tiba, tapi dia kena berhenti secara berperingkat-peringkat. Sebab apa? Ni bahagian otak kita tadi. Dopamin yang dah selesa dengan pornografi, dengan benda lucah tu, dia bila kita tak tengok tu, dia seolah-olah macam menderita dan dia rasa macam, oh aku tak dapat benda ni. That's why dia akan buatkan orang tu cepat trigger untuk cari benda tu lagi. Kita scroll Instagram,
kita ternampak ada gambar ataupun benda yang tak sepatutnya. Trigger nak tengok benda tu, nak tengok benda tu. Jadi benda ni perlu ada pelan jangka pendek, pelan jangka panjang. Pelan jangka pendek apa? Make sure kena check dalam masa seminggu berapa kali terjebak dengan video lucah. Katakanlah seminggu 3-4 kali. Jadi apa plan pada minggu depan? Kurangkan jadi, kalau 4 jadi 3. Kalau dapat jadi 2 lagi bagus. Lepas tu minggu seterusnya kurangkan lagi jadi 2. Kurangkan lagi minggu seterusnya, kurangkan lagi jadi 1. Lawan keinginan tu. Ya, sedikit demi sedikit cuba lawan. Sebab kita sekarang ni sedang berperang daripada bahagian otak. Okay? Sama juga mereka yang isap rokok. Macam bulan puasa, mereka boleh menahan diri berpuasa daripada subuh sampai maghrib. Tak isap rokok. Tetapi lepas berbuka saja, mereka terus isap rokok. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka ada satu kekuatan ketika puasa. Dia rasa kalau dia buka puasa, walaupun orang tak nampak tapi Allah lihat. Inilah kesedaran yang perlu ada juga kepada mereka yang melakukan masturbation. Ya. Selain pada berpuasa, mereka juga perlu mengambil hikmah berpuasa. Tuhan sentiasa melihat apa yang kau lakukan. Ya. Selain daripada itu, dia perlu ada didikan daripada awal supaya anak-anak ni alert berkaitan dengan aurat. Bukan sekadar aurat. Kadang-kadang kita ni sangat, contoh orang lelaki nampak perempuan artis tak pakai tudung semua, aurat kan. Cerita tu nampak perempuan ni, aurat. Tapi daripada itu kita nampak. Namun kadang-kadang orang yang macam ni lah yang tengok video lucahnya. Bagi mereka rasa benda tu okey. Nampak tak betapa ketagihan ni membuatkan manusia sampai jadi tahap macam tu. Nah, kenapa saya nak ceritakan tentang ni? Sebab dalam hadis pun banyak Nabi tekankan berkaitan, contoh perintah untuk ajak anak solat masa 7 tahun. Kemudian asingkan tempat tidur masa 10 tahun, dan kalau tak solat, rotan. Asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur ni supaya anak-anak ni tak terlihat aurat adik-beradik dia yang lain jantina. Asingkan tempat tidur. Sebab bilik tidur adalah tempat privacy. Lihatlah bagaimana agama ni mendidik umat dia supaya memelihara aurat mereka. Pandangan mata mereka. Termasuklah anak-anak ni, dalam hadis juga diajar supaya anak-anak ni walaupun sama jantina, tidak boleh tidur dalam satu selimut. Kenapa tak boleh tidur satu selimut? Sebab sama juga untuk menghindar daripada terlihat aurat adik-beradik yang lain. Walaupun sama jantina. Dalam agama ni juga, dalam Al-Quran mengajar untuk anak-anak minta izin masuk bilik mak bapak tengah hari, selepas isyak, sebelum subuh. Kenapa? Sebab disebutkan ketiga-tiga waktu ni kebiasaannya ibu bapa dia tak pakai pakaian yang proper sangat, boleh terdedah aurat. Tentang aurat lagi. Sebab itu anak-anak ni perlu rasa malu dan alert daripada awal. Mereka perlu rasa malu melihat aurat orang lain, termasuklah aurat mereka. Kalau dapat ajak anak untuk pakai kain basahan masa mandi. Dan inilah benda-benda yang perlu dipupuk daripada awal lagi dan lagi, barulah anak ni ada kekuatan untuk melawan ni. Tetapi kalau dah terjebak guys, selain daripada saya sebutkan pelan jangka pendek, tapi untuk pelan jangka panjang perlu berhenti untuk tengok selama 90 ke 120 hari. Lama tu. 3 ke 4 bulan. Tetapi tidak, kalau tak mampu buat perlahan-lahan yang seperti saya sebutkan. Tahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tetapi kalau kita berjaya pelan jangka pendek kita, aku nak berhenti, nak kurangkan sedikit. Contoh daripada 3, minggu depan jadi 2. Okey, dalam tempoh sebulan aku nak stop. Maksudnya terjebak. Tapi kalau bulan berikutnya terjebak juga, maka kita kena ulang balik lah. Kena ulang balik dalam tempoh masa kita nak berhenti berkenaan. Okey, contoh kalau kita dah berjaya dalam tempoh sebulan, 2 bulan ataupun 90 hari, bagi reward pada diri kita. Bagi hadiah pada diri kita. Sebab kita berjaya. Apa reward yang kita nak buat tu? Depends on you. Nak tengok cerita ke hari berkenaan. Kalau wayang buka, tengok wayang ke. Kita nak beli makanan yang kita rasa sedap ke. Kan? Untuk reward kita. Tapi kalau kita gagal dalam perancangan kita untuk berhenti, kena bagi punishment. Punishment ni hukuman yang bukan mendera diri, tetapi yang boleh membuatkan kita sedar, aku ni kena kuat untuk berubah. Sebagai contoh, bersihkan tandas ke, belajar memasak ke, tolong mak ayah ke. Okay, apa saja punishment yang kutip sampah ke, kalau kita nampak kat kawasan kejiranan, kita buat benda tu. Supaya kita tahu, bila kita buat punishment tu,
Semoga Tuhan bantu aku untuk aku berhenti lagi dan lagi dan lagi. Jangan pernah putus harap. Okey? Dan benda ini juga terpakai kepada mereka yang bukan sekadar pornografi tetapi yang ketagih juga dengan onani, melancap sekali. Sebab pornografi, masturbation dengan orgasm ni adalah 3 benda yang berkait rapat. PMO kita panggil. Okey? So itu antara cara-cara yang boleh dilakukan. Tapi kalau parents nak pastikan anak ni tak terjebak, selain daripada educate, kena install lah aplikasi yang boleh memantau handphone gadget anak. Ada Google Family for children, install kat handphone anak. Google Family for parents, install kat handphone kita. Link kan. Jadi parents boleh pantau apa yang anak tengok, boleh sekat lah mewek apa yang tak boleh dilayari, anak boleh guna sehari berapa jam, waktu bila anak tak boleh guna, buat peraturan yang seperti ini. Sekadarnya lah, kita tak boleh nak buat secara panggil apa, drastik ataupun bersifat autokratif dalam rumah. Tapi melalui perbincangan, anak perlu tahu kenapa parents buat macam ni, supaya dia tahu benda ni salah, maka dia akan terima apa yang parents dia suruh lakukan. Namun kalau kita orang bujang, belum lagi berkahwin, sebagai contoh pelajar universiti ke kan, ataupun budak-budak sekolah ke, maka yang akan membuatkan mereka ni dapat melawan kehendak untuk menonton video lucah ni adalah support group yang ada tu. Apa support group yang ada ni? Rakan-rakan mereka yang ada ketagihan yang sama tetapi sedia untuk membantu satu sama lain. Cuma support group ni susah, melainkan ada kesedaran bersama, kita buat support group untuk membantu ketagihan pornografi dan kita sama-sama struggle untuk berhenti. Okey? Itu yang wujudnya no fap challenge, supaya boleh tak terjebak dengan masturbation selama beberapa hari kan. Ini satu benda-benda yang bagus. Namun kalau dah sampai tahap ketagih yang teruk, sampai dah ada yang kita panggil sebagai parafilia, kehendak seksual yang melampau, dah terjebak dengan sama jantina punya pornografi, dah suka tengok video lucah dengan kanak-kanak, ini perlu dapat rawatan, kaunseling dan juga terapi melalui psikiatris. Dia tak boleh dengan cara tadi. Sebab dia dah melibatkan disorder dah. Sexual disorder. Dan yang itu lebih menakutkan sebab kalau dia tak rawat, juga ketagihan seperti ini boleh menjurus kepada depression pada pelaku ataupun penonton pornografi berkenaan. Rasa kesunyian, rasa stres, tengok video lucah. Dan benda ni tak selesai. That's why kena dapat rawatan pakar psikiatris. Saya harap menjawablah dan membantu mereka yang sedang melalui fasa ni. Betul. Seperti yang Ahi katakan tadi, setiap ketagihan ada rawatannya dan kita sebagai kenalan kepada orang yang ketagihan pornografi pun haruslah cakna akan isu ini. Sebab dalam situasi ini kita tak boleh aplikasikan konsep jaga tepi kain sendiri. Sebab kita sebagai masyarakat sekeliling hendaklah memainkan peranan untuk mencegah dan merawat wabak pornografi ini daripada terus menular. Jadi Ahi Fairuz, saya tertanya-tanya, adakah Ahi Fairuz mempunyai pengalaman peribadi dalam berdepan dengan individu yang pernah mempunyai ketagihan pornografi dan apakah cara yang mereka gunakan sehingga mereka berjaya meninggalkan ketagihan tersebut? Macam mana saya nak cerita? Kalau cerita pasal pengalaman ni memang sangat banyak. Tambah-tambah kalau isu itu melibatkan kanak-kanak, sebab benda ni sangat serius. Bagi seorang kanak-kanak yang terlibat yang saya sebutkan tadi, mereka punya pemikiran ni belum lagi sampai tahap boleh untuk berfikir lebih jauh ataupun lebih panjang tentang hal berkenaan. Dia berbeza dengan dewasa, mungkin boleh lawan, tetapi kalau kanak-kanak terjebak memang susah. Sebab ada beberapa kes yang saya dapat, memang kalau budak-budak tengok memang berisiko untuk dia merosakkan kawan-kawan, sepupu, adik-beradik. Masa dulu saya pernah berkhidmat dengan satu rumah bimbingan yang ada konsultan lah, nama dia Rodatus Sakinah. Dia menempatkan, rumah berkenaan menempatkan gadis hamil 2 nikah lah. Masa program saya pergi ke sekolah, pernah dapatlah kisah-kisah adik-adik ni yang mereka sekolah menengah tapi yang terjebak video lucah kat rumah tu bermula daripada abang ni. Abang dia masa tu belasan tahun, kemudian dia ajar adik perempuan dia 9 tahun dan dia ajar adik dia 6 tahun. Dan kemudian hal seperti tu bila dah berlaku, abang ni dia dah, ni tu namanya grooming, sexual grooming. Dia memanipulasi kanak-kanak yang naif
untuk mereka ni memanipulasi seorang kanak-kanak yang naif untuk kepuasan seksual mereka sendiri. Itu nama dia sexual grooming, dan dia berlaku berperingkat lah. Tengok video lucah ajak, dan akhirnya bila dah jadi macam tu, budak ni sampai tahap abang ni sendiri cuba masuk bilik dia untuk mencabul. Ini semua kesan-kesan kepada pornografi, dan ini adalah kisah-kisah yang real berlaku dalam masyarakat. Baru-baru ni saya buat program seminar secara online lah untuk anak-anak. Adalah seorang ibu ni berkongsi tentang ketagihan pornografi anak dia. Anak dia ni memang budak yang baik, tak ada masalah, tapi sebab curiosity dia nak tahu apa benda porn ni, hingga membuatkan dia search kat dalam Google. Bila dia search, dia terjebak sekali. Lepas tu cari lagi, dengar lagi kawan dia cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Budak-budak lagi besar pada dia cerita sebut perkataan-perkataan yang lucah, dia cari, dia terjebak lagi yang video lucah yang lain. Sebab tu benda ni adalah satu benda yang bahaya. Kalau kanak-kanak ni tak ditangani, rasa ingin tahu mereka yang melibatkan dalam isu seperti ini, itulah sedikit demi sedikit mereka akan mencari lagi dan lagi. Namun setakat pengalaman saya yang paling sadis sekali adalah bila mana ada satu kes sepupu yang liwat anak saudara, sepupu dia tu umur 13 tahun. Dia liwat, dia punya sepupu dia, adik sepupu dia umur 7 dan 5 tahun. Puncanya sama juga, pornografi. Dia dah terjebak dengan video lucah, dan kemudian bila balik kampung, dia ajar adik sepupu dia 7 dengan 5 tengok video lucah. Dan kemudian mereka mandi bersama. Ini pun satu lagi, masyarakat perlu faham, walaupun kanak-kanak ke apa semua, sepupu ke bapa saudara ke yang lebih kurang umur, janganlah ajar mandi bersama. Adik-beradik pun jangan. Kalau mandi tu ada pakai kain basahan, pakai seluar, tak ada masalah sangat. Tapi ni mandi bogel lah tu. Bila mandi sama, mandi bogel tu, abang sepupu 13 tahun ni suruh budak 2 orang ni baring ke atas lantai dan berlakunya sodomi kat situ kan. Liwat. Kesian. Sebab tu video lucah. Macam mana benda ni sampai tahap boleh berlaku, dan saya berpeluang jumpa dengan budak yang jadi mangsa, dan bila ditanya, dia kata abang sepupu tunjukkan video orang lelaki dia bogel lah, lepas tu ada orang lelaki lain dia duduk atas dia, lepas tu ada seorang lelaki duduk atas dia kan. Dia tengok video lucah yang bertema gay lah. So bila dah tengok, budak ni pun dah tengok benda tu macam terangsang, dan mereka lakukan benda tu dalam rumah di kampung, dalam tandas. Kejadian tak terhenti setakat itu saja. Saya tanya pada kanak-kanak ni, saya tanya, bila dia dah berlaku benda tu, kalau teringat apa yang adik buat kan. Lepas tu dia kata pula, dia buat sesama adik-beradik kat dalam rumah. 7 dan 5 tahun tadi. Awalnya jadi mangsa, tetapi selepas benda tu, ketidakmatangan otak seorang kanak-kanak ni menjurus mereka menganggap benda tu adalah satu benda yang biasa dan permainan. You bayangkan, seawal usia darjah 1 dan tadika dia melakukan aktiviti seperti itu, ataupun perbuatan seperti itu. Kalau dah sampai tahap macam ni, tidak ada tempat yang lain yang boleh dirujuk melainkan berjumpa dengan psikiatris kanak-kanak. Kena dapat rawatan. Kalau tak, akan jadi masalah besar pada anak. Kat sekolah mungkin lukis benda-benda yang lucah, sebut ajak-ajak kawan main rogol, raba kawan yang perempuan. Serius benda macam ni. Dan parents kena banyak main peranan, termasuk pihak sekolah kena sinergi bersama untuk menyelamatkan seramai mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang ada dalam Malaysia. Banyak lagi cerita, tapi itu yang paling dahsyat lah kisah yang saya boleh kongsikan. Dahsyat sekali cerita tu. Tak terbayang saya macam mana abang sepupu semua boleh ajak adik sepupu buat macam tu. Dan saya terkejut juga dengan cerita-cerita ni, sebab dia orang budak, bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa pun pernah juga dengar cerita-cerita macam ni bila timbul isu-isu yang bertukar suami isteri tu. Saya pun mengikuti kisah tu. So ada juga yang kata yang macam-macam lah kes dia. Jadi sangat dahsyat. Jadi kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung,
Jadi sebagai penutup, apakah harapan Akhi Fairuz kepada pendengar-pendengar kita dan juga baik yang belum yang belum terjebak dan yang terjebak, yang sudah terjebak. Apakah Baik, nasihat Akhi? Nasihatnya yang saya boleh bagi adalah kita satu benda yang kita perlu tahu, pornografi ni adalah dadah ala baru lah. Kita jangan pernah berkompromi, jangan normalisasi benda ni hingga kita tak rasa benda itu adalah satu dosa. Ya. Lepas tu yang kedua, saya nak beritahu adalah untuk ibu bapa yang mungkin menonton video ini, nak tak nak kita kena agresif sedikit untuk lebih faham tentang isu pornografi supaya kita dapat protect anak kita lebih awal. Yang ketiga, untuk mereka yang suka membangunkan konten dalam media sosial, TikTok, YouTube, Facebook, segala bagai ni, jadilah individu yang bertanggungjawab dengan tidak menghasilkan konten-konten yang lucah. Ya. Dan anda juga berperanan besar untuk mendidik masyarakat, menyebar awareness tentang isu seperti ini. Yang keempat, ya, untuk ibu bapa juga, kalau kita rasa kita tak mampu untuk educate anak dalam hal-hal seperti ini, maka kita kena belajar, terutama ilmu bersifat ibu bapaan, parenting. Yang kelima, pada mereka yang dah terjebak dengan pornografi ataupun masturbation, ketahuilah yang anda tidak keseorangan. Ramai di dunia ini yang sedang melalui ketagihan seperti ini. Namun kalau you yang beragama Islam, kalau you cuba lawan keinginan itu, maka itulah nafsu, itulah yang dipanggil sebagai jihad melawan nafsu, dan ia adalah jihad yang besar. Okey, jadi kita bayangkan saat kita cuba nak berhenti itu, ya, Tuhan akan berikan ganjaran pahala yang besar disebabkan kita berjuang untuk berhenti. Namun kalau sekiranya sukar untuk keluar daripada ketagihan itu sebab kita rasa ketagihan kita ni dah melanggar norma-norma yang saya sebutkan sebagai menjadinya parafilia, nak tak nak perlu dapatkan bantuan psikiatris ataupun kaunselor. Kaunselor ni bukan kaunselor sekolah. Kalau kita di universiti ataupun sekolah adalah unit bimbingan dan kaunseling, tapi boleh search kat dalam Google, cari kaunselor berdaftar di Malaysia. Okey, ada banyak sekarang. Namun kalau kita rasa macam siapa yang handle kes-kes macam ni, okey, boleh juga rujuk talian kasih 15999. Okey, talian kasih yang boleh mencadangkan untuk kita rujuk kepada apa bila kita terlibat dengan ketagihan seperti ini. Kalau rasa call tu agak sukar, boleh juga message WhatsApp mereka. Saya agak lupa berapa nombor dia, tapi belakang dia pun 1599, boleh Google search, ya. Nanti mungkin di ruangan komen boleh letakkan nombor telefon untuk talian kasih itu juga. So saya nak beritahu itu saja nasihat ataupun pesanan terakhir kepada mereka yang ada di luar sana yang menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan betul-betul buat kita faham yang pornografi ni adalah masalah kita bersama. Sebab dia akan melibatkan anak kita, pasangan kita, bapa kita, masyarakat kita, kenalan kita, rakan sekerja kita, rakan sekuliah kita, rakan seasrama kita. Semua orang boleh terlibat. Dan bila mereka terlibat, dia akan menjejaskan pemikiran mereka, tindakan, percakapan, penulisan dan juga visualize dalam pemikiran mereka. So kena atasi daripada awal. Cegah sebelum parah. Wallahualam. Semoga dengan nasihat dan informasi yang diberikan oleh Akhi Fairuz sebentar tadi dapat memberi manfaat dan pedoman buat kita semua. Ingat, mesej utama ialah jangan pernah berkompromi dan menormalisasikan pornografi. Setakat itu sahaja podcast kita buat kali ini yang bertajuk Bahaya Pornografi dan Cara Menangani. Jutaan terima kasih saya tujukan kepada Akhi Fairuz kerana sudi menjadi tetamu jemputan kami dan memberi input-input yang sangat berguna sepanjang podcast Lead Art pada edisi kali ini. Kami mewakili Kelab Hill X ingin mohon maaf atas segala kekurangan kami sepanjang podcast ini. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk adalah dari kelemahan kami sendiri. Wallahu a'lam. Bertemu lagi kita di episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.